Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di udara menerusi rancangan An-Nisa setiap hari Khamis jam 5.20 petang. Dan pada pertemuan hari ini kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Fadil Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz, yang akan cuba membicarakan berkenaan dengan masalah berkenaan undang-undang keluarga Islam. Jadi tanpa melengahkan banyak masa, saya mempersilakan Ustaz. Terima kasih Sanji, DJ Sanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat sidang pendengar An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan dalam segmen yang amat bermanfaat ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan membincangkan serba sedikit berkenaan dengan tajuk penjagaan anak-anak, hak penjagaan anak-anak. Siapa yang ada anak-anak tu, dia kena dengar baik-baik. Okey. Sebab masalah dia di mahkamah selalunya berlaku pertelingkahan berkenaan dengan hak jagaan anak-anak. Itu yang pertelingkahan yang kemungkinan kebanyakannya akan membawa kepada pertengkaran dan juga pergaduhan. Ada yang berlaku dekat mahkamah yang mana mak tarik tangan anak, ayah tarik tangan anak. Mak tarik tangan kanan, ayah tarik tangan kiri. Jadi pakat dia tarik anak. Okey. Jadi bagi saya janganlah memalukan, sebab benda ni ada undang-undang. Okey, yang mana undang-undang tu, yang mana hakim telah memutuskan hak penjagaan kepada siapa, kita kena terimalah. Dan siapa yang diputuskan untuk hak lawatan tu, kita kena terima juga. Kalau kita tak terima, kita buat rayuan, dia tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sebenarnya hak penjagaan kanak-kanak ni sebenarnya telah dibahaskan dalam banyak kitab-kitab fiqh. Okey, dan petang ini insya-Allah saya akan menyentuh serba sedikit berkenaan dengan perbahasan mengenai hak jagaan anak-anak ataupun hadanah dalam kitab fiqh Al-Fiqh Al-Manhaji yang membincangkan berkenaan dengan penjagaan anak-anak dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ingat banyak mazhab, ada 4. Mazhab Syafi'i insya-Allah. Okey, dalam kitab Fiqh Manhaji telah diceritakan, telah dibahaskan bahawa hadanah, yakni hak penjagaan anak-anak ni adalah dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan hidnu. Hidnu yang bermaksud tepi atau sisi. Itu dari segi bahasa, dan dari segi istilah adalah dari segi istilah syarak, iaitu menjaga seseorang yang tidak dapat menguruskan dirinya dan mendidiknya dengan pelbagai elemen sesuai dengan perkembangan. Okey, bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah ataupun hak penjagaan akan berakhir sehingga umurnya mumayyiz. Okey. Jadi dalam kitab Fiqh Manhaji juga sebenarnya dia telah membahaskan banyak perkara. Antaranya adalah hikmah disyariatkan hadanah, yakni hak penjagaan anak. Iaitu hikmahnya adalah untuk menyusun tanggungjawab berkaitan penjagaan dan juga pendidikan anak-anak yang masih kecil. Ini adalah kerana boleh jadi suami isteri berpisah ataupun hidup tanpa persefahaman atau berada dalam kesempitan untuk mendidik anak mereka. Jadi kalau kita tengok daripada definisi hak jagaan ni daripada kitab Fiqh Manhaji ni, maksudnya hak jagaan ni tidak semestinya dibuat selepas bercerai. Okey, semasa di dalam perhubungan suami isteri sekalipun, kalau kita dah nampak ada bait-bait keretakan dan sebagainya, kita boleh pohon kepada mahkamah untuk menetapkan hak jagaan. Okey. Jadi di dalam
fiqh manhaji juga telah menceritakan bahawa siapa yang lebih berhak menjaga anak-anak. Itu penting. Tak ramai yang faham. Okey, tak ramai yang faham, dan kita akan insya-Allah saya akan cuba berkongsi, iaitu pasangan suami isteri yang bercerai dan mempunyai anak lelaki ataupun perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia mumayyiz, ibu lebih berhak terhadap hak penjagaannya. Ingat, itu ibu lebih berhak. Kalau kita tengok dalam dari segi undang-undang, hak penjagaan akan termaktub di dalam Seksyen 83. Seksyen 83 yang menceritakan berkenaan dengan hak jagaan anak. Okey. Dalam Seksyen 82, minta maaf lah, Seksyen 82, iaitu orang yang berhak menjaga kanak-kanak. Di dalam Seksyen 82 kurungan 1. Jadi dalam seksyen ni telah menyatakan bahawa tertakluk kepada Seksyen 83, iaitu Seksyen 83 ni menceritakan bahawa kelayakan orang yang perlu terhadap penjagaan anak tertakluk pada Seksyen 83. Ibu adalah orang yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya di dalam masa ibu itu masih di dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Okey, itu konsep undang-undang yang umum, iaitu apa jadi sekalipun ibu akan dapat hak jagaan anak. Iaitu kita kena tahu, kita kena faham. Okey. Jadi seterusnya dalam enactment undang-undang keluarga Islam juga dia ada menceritakan sekiranya ibu hilang hak penjagaan anak di bawah hukum syarak, adalah dia punya sebab-sebab dia, ibu ni perangai teruk dan sebagainya. Kalau dia hilang hak jagaan anak, siapa yang dapat? Contoh, siapa yang dapat? Jadi dalam Seksyen 82 ni dia akan ceritakan dia punya hierarki dia. Jadi kalau ibu itu hilang kelayakan hak penjagaan anak, orang selepas ibu yang akan dapat adalah nenek sebelah ibu. Maksudnya nenek ni tok perempuan lah, tok perempuan sebelah mak hingga ke atas. Maksudnya dia punya hierarki memang nenek sebelah ibu hingga ke atas lah. Maksudnya nenek ke moyang ke dan sebagainya, tok nyang semua tu. Okey. Sekiranya nenek tu hilang hak penjagaan, barulah diberikan kepada bapa. Jadi bapa ni orang ketiga, bukan orang yang pertama atau kedua. Okey. Jadi dalam kitab fiqh manhaji juga menceritakan bahawa sebab ibu lebih berhak terhadap hak penjagaan, telah diceritakan oleh ulama bahawa ibu lebih berhak daripada bapa di dalam menjaga anak kecil, kerana yang pertama adalah seorang ibu lebih kasih dan lebih sabar menanggung bebanan menjaga dan mendidik anak kecil. Itu memang naluri ibu. Dan yang kedua, ibu lebih lembut di dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Ibu juga lebih mampu memberikan kasih sayang dan kecintaan yang diperlukan oleh anak kecil. Itu kita kena faham dan kita kena terima. Okey. Sekiranya ibu ni dia buat sesuatu kan, pukul dan sebagainya, kalau kita tengok baru-baru ni ada diuploadkan dalam YouTube, walaupun ibu tu telah dijatuhkan hukuman, tapi kita tengok macam mana dia pukul dan sebagainya, dia boleh hilang hak jagaan. Dia boleh hilang hak jagaan, tetapi tertakluk kepada pembuktian di mahkamah. Dan seterusnya dalil hak penjagaan anak diberikan kepada ibu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, seorang wanita datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, akulah yang mengandungnya, susu akulah yang diminumnya, dan akulah penjaganya. Bapaknya telah menceraikanku dan sekarang dia ingin mengambil anakku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Maksudnya, kamu wahai ibu lebih berhak menjaga anak tersebut selagi kamu tidak berkahwin. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah saya rasa antara intro yang saya boleh mulakan di dalam segmen pada petang ini, bahawasanya macam mana sekalipun hak jagaan itu pertamanya ibu akan dapat. Okey, ibu akan dapat, tetapi
di dalam enactment undang-undang keluarga Islam, kita akan dia akan membahaskan berkenaan dengan umur kanak-kanak. Okey, umur kanak-kanak selalunya ibu yang mendapat hak jagaan umur kanak-kanak, hak jagaan anak-anak. Kalau kanak-kanak lelaki, dalam Seksyen 85 menyatakan kanak-kanak lelaki umur 7 tahun ke bawah mak akan dapat. Tak payahlah duk gaduh lah. Lepas tu untuk kanak-kanak perempuan umur 9 tahun ke bawah. Jadi kalau kita sebagai lelaki, sebagai bapa, kita kena akur dengan benda ni. Ini adalah undang-undang Islam, undang-undang syarak yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ada hikmah. Kecuali kalau kita tak bersetuju dengan hak jagaan itu, kita ada sebab-sebab yang amat kukuh. Contohnya kalau ibu tu dera, ataupun ibu tu berkahwin lain, ataupun ibu itu berkelakuan buruk secara keterlaluan. Maksudnya ibu tu ada kes, ada situasi yang mana ibu tu membawa anak tu untuk berkhaluat dengan boyfriend dia. Yang ni memang amat-amat bahayalah. Jadi itu dia boleh hilang. Ataupun ibu tu menukar permastautin untuk cegah bapak tu pergi jumpa. Okey, benda ni banyak berlaku sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak arif tentang undang-undang. Kadang-kadang bila kita pergi mahkamah, kita nak lawan juga atas dasar mak ni macam ni. Kalau kita bagi sebab yang kukuh, saya percaya mahkamah boleh bagi. Tapi yang terbaiknya, tolong tengok muka anak tu. Kesian. Maksudnya kalau kita dengan ego kita, ibu dengan ego ibu, ayah dengan ego ayah, yang jadi mangsa adalah anak. Saya takut nanti ke depan, generasi ke depan, anak tu pula buat kat anak, cucu pula. Takat tak habis lah mak ayah dah duk buat. Jadi kalau boleh, kita kena faham. Kalau kita tidak arif dengan undang-undang, kita tanya orang-orang yang berkelayakan, orang-orang yang patut ditanya. Kita jangan terus buat kesimpulan. Jadi benda ni akan mendatangkan masalah. Dan satu lagi masalah yang selalu saya tengok dan saya jumpa adalah apabila ibu itu mendapat hak jagaan. Jadi bila ibu dapat hak jagaan, ada sesetengah ibu yang menghasut. Ibu ataupun tok dia duduk dengan tok, dia menghasut supaya bencikan ayah. Ini haram. Kerana kita telah menghasut anak yang tidak berdosa tu untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan ayah. Dia tak bersalah sebenarnya. Dia tetap sampai mati pun ayah tu akan jadi ayah dia. Jadi janganlah kita hasut. Kalau kata kita betul, kita berkelayakan untuk jaga dengan elok. Jangan perbusuk, jangan buh jarum. Ada setengah tu yang sampai yang saya dapat maklumat sampai bawa ke bomoh. Sampai membomohkan anak-anak. Kesian dengan anak-anak. Saya biasa temu duga anak tu, interview, panggil anak tu. Anak tu cerita sampai dibawa pergi bomoh tu suruh makan apa tau. So ikat apa tau kat pinggang, ikat kat habis ikat tangkai lah, ikat apalah. Jadi bila anak tu jumpa ayah, tiba-tiba dia benci. Jadi daripada Islam memberikan satu privilege ataupun kelebihan kepada ibu, kita sendiri yang pilih untuk kita syirik kepada Allah, untuk kita buat sesuatu yang menyalahi peraturan Allah, dan akhirnya silap-silap kalau sihir tu terbatal, silap-silap anak tu akan benci kita. Jadi kita ada pilihan. Jadi pilihlah jalan yang terbaik. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian boleh menghubungi kami di talian 2107-384 untuk bertanya berkenaan dengan hak penjagaan anak-anak yang telah pun dibicarakan sebentar tadi oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Jadi kita ambil pemanggil yang pertama ini, Ustaz. Hello. Assalamualaikum Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat hari Ustaz, selamat hari guru, selamatlah ibu, kita minta ampun dan maaf lah. Ya Mamu. Semua tu. Mama kata soalan ni jadi betul tapi Mamu pun duk cari tak jumpa. Mak lepas ambil tu anak kecil daripada kecil, tapi dia tukar bin. Tapi ibu tu duk cari anak. Anak duk cari ibu sampai kelar tak dapat. Tapi duk ada belah Sungai Petani. Tapi Mamu duk cari. Tapi tak jumpa rumah lagi.
lagu mana nak buat kalau jadi apa-apa kan? Apa macam yang nak buat Ustaz? Ustaz tolong hurai bagi mereka tu dengar lah, Sungai Petani dengar. Mamu. Kalau dengar apa boleh cari Mamu. Mamu, siapa yang ambil anak ni? Mak ke ayah? Ayah ambil. Ayah ambil tukang bin? Ayah tukang bin. Anak lain orang. Dia anak belah. Anak angkat lah. Anak angkat tapi dia tukang bin. Tapi Mamu katanya ni salah. Tapi Mamu tak bilang ni dosa Ustaz. Tapi dia tak mau dengar cakap Mamu dia tukang juga. Kawan Mamu juga tak ada anak menderita dia. Tapi Mamu kata ambil belah pi lah. Bukan nak tukang bin apa ke. Dia besar dia nak pinjat dapat dia pi lah. Tapi dah mak dia nak menderita ni. Duk cari anak. Anak duk cari mak pun menderita. Mak nak cari anak pun menderita. Kalau kata dapat sampai Sungai Petani. Lalu soha Mamu ni. Alhamdulillah lah. Ustaz tolong hurai sikit. Baik. Dan Ustaz suruh ulang kat ibu tu. So mai jumpa Mamu ke dan dapat tahu Mamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Mamuna. Okey, hukum yang pertama berkenaan dengan anak bela tukang bin ni hukumnya haram. Tak boleh. Tak Memang boleh. tak boleh langsung. Dia berkisarkan dengan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Rasulullah yang dibinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melarang. Kalau tak silap dalam surah Al-Ahzab ada turun ayat tu yang Ahzab ayat yang kelima, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Maksudnya kat sini satu tips, sekiranya kita membela atau kita ambil anak angkat dan sebagainya, dia ada penyelesaian. Kalau kita tak nak anak tu rasa malu lah kan, dengan kalau nama dia Ali bin Ahmad tapi nama kita Abu. Jadi antara tips yang kita boleh buat, antara yang pertama kita boleh bubuh perkataan maula. Maula ni maksudnya pak angkat. Dalam bahasa Arab. Ataupun kita bubuh Ali Ahmad Abu bin Abu. Maksudnya bila orang panggil tu, orang akan panggil Abu dan orang akan ingat tu ayah dia. Maksudnya nak mengelakkan lah. Kalau kata kita ambil anak yang baru lahir tu kan, kita nak buh nama kita, kalau kata bin tu sepatutnya bin dia Abdul Rahman ataupun bin dia Rahman, kita bubuhlah Ali Rahman, bin Rahman. Maksudnya orang panggil pun Ali Rahman, orang akan mafhum dia, maksudnya ni anak Rahman, walaupun anak tu bukan anak betul. Itu satu. Tapi kalau tukar bin ni memang haram lah dia, sebab dia akan jadi masalah sekiranya berlakunya kematian. Sebab bila anak angkat dia bukannya waris. Dia bukan waris dari segi faraid, dia tak boleh terima. Yang pertama, kalau anak tu laki, kalau anak tu perempuan lagi masalah besar. Dia nak jadi wali silap-silap. Wali dia tak boleh jadi wali sebab anak angkat. Jadi saya amatlah harapkan kita janganlah orang kata pisahkan daripada ibu. Ini saya rasa satu penganiayaan yang tak sepatutnya berlaku. Okey. Dan kalau kita tengok dalam hukum syarak, banyak sekali Nabi SAW melarang. Dan kalau saya tak silap saya, ada satu kisah yang mana Sayyidina Umar sendiri nak ambil anak tu pada mak dia. Nabi larang. Nabi kata jangan pisahkan. Sebab benda ni, mak yang kandung 9 bulan, mak yang susu haulaini kamilain, 2 tahun susu, kandung lagi 9 bulan, dah ada berapa lama dah tu. Tiba-tiba kita nak rentak. Tak boleh lah. Jadi kalau dalam undang-undang sekalipun, walaupun mak tu dapat hak jagaan, ayah ni dapat hak lawatan. Akan dapat. Kita boleh pergi lawat, tapi kita jangan lawat tu dengan niat untuk nak rentap, tarik, pelari. Kita kena ada hati perut jugalah. Jadi siapa-siapa yang buat ambil anak tukar bin, ambil anak nak pelari dengan niat untuk memisahkan dengan ibu tu haram. Jangan. Putus silaturahim tu haram lah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Pemanggil yang seterusnya ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadil daripada Sungai Nibong. Cik Fadil lah. Ya. Baik, silakan. Soalan ni. Ya. Bebas kan soalan ni? Bebas tu macam mana tu? Bebas macam mana tu? Ini kita ada topik yang khusus lah. Syariah lah. Kalau boleh untuk syariah, saya boleh cuba saja. jawab lah. Saya nak tanya sikit.
Ustaz ni bagus ya, dengar cerita semua sempoi. Kan? Ya. Tapi kalau kita boleh nak suruh Ustaz utarakanlah cerita ni ke mahkamah lah, tengok macam mana boleh selesai. Sebab apa? Saya tengok banyak tau anak-anak gadis ataupun isteri-isteri yang telah ditinggalkan oleh suami mereka, masih lagi belum jatuh talak dah bertahun-tahun, tetapi masih lagi mereka digelar isteri. Tetapi bila mereka pergi kat mahkamah, masih lagi orang kata tak dapat kata putus daripada mahkamah. Okey. Oh ni laki bini memang dah tak mau dah. Bukan kata tak mau, laki tu masih mau, tetapi laki tu ada masalah. Perempuan dia tak mau dah. Macam mana nak buat ni Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Baik Cik Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cik Fadil, sebenarnya kalau isteri ditinggalkan oleh suami, okey, kalau saya yang bawa kes, selalunya saya akan memastikan dia ada dua benda, sama ada suami itu masih wujud ataupun suami itu dah hilang. Dia ada dua cara. Okey, kalau suami itu masih wujud dan kita ada bukti yang kukuh bahawa suami itu dah tinggal, maksudnya suami itu dia tinggal isteri dia duduk tempat lain. Okey, situ kita kena tengok yang pertama adalah sijil nikah tu. Kat belakang dia tu, kat belakang yang kata ta'liq tu, manakala aku tinggalkan isteri aku berapa bulan dia terpulang, ada setengah tu 4 bulan, ada setengah tu 3 bulan, ada setengah tu tinggal dan tak bagi nafkah, ada setengah tu tinggal atau tak bagi nafkah. Dia kena tengok kat situ dulu. Itu yang pertama, Cik Fadil. Lepas tu yang kedua, bila kita dah pastikan suami tu wujud atau tidak wujud, kalau suami tu wujud, lebih cepat, insya-Allah lebih cepat. Saya cakap insya-Allah, kita cuma cuba. Lebih cepat apabila kita filekan kes dekat mahkamah. Maksudnya kalau kita file bulan Januari, mahkamah syariah lah ni, kalau mahkamah syariah Pulau Pinang, di Pulau Pinang, saya rasa mahkamah syariah satu Malaysia kalau tak silap, dia ada dia punya ISO, maksudnya start kita file kes hari ni, dalam tempoh 21 hari dia akan bagi satu tarikh di mahkamah. Okey. Dalam tempoh 21 hari juga kalau peguam tu cepat ataupun pegawai mahkamah yang nak menghantar saman tu cepat, dia boleh serah saman dalam masa 21 hari. Maksudnya kalau 1 hari bulan, maksudnya 22 hari bulan tu dah start kes dah. Okey. Yang melambatkan keadaan selalunya adalah apabila saman tu gagal diserahkan. Maksudnya kita pergi kat rumah tu orang tu tak ada, kita pergi kat tempat kerja dia tak ada, dia duduk lari. Sebab dalam undang-undang setiap saman tu kena diserahkan secara sendiri. Maksudnya kita kena pergi, macam saya bagi depan kat Sanji, tapi bukan Sanji ni lah, Sanji orang lain kot. Okay. Saya bagi depan, orang tu kena terima. Kalau orang tu tak terima sekalipun, kita boleh tinggal saman tu, kita buat satu affidavit ataupun satu pengakuan berikrar bahawa kita dah jumpa orang ni dan kita dah letak saman tu kat dia. Daripada situ bila ada pengakuan berikrar, maksudnya mahkamah dah boleh start bicara. Okey. Dia sebenarnya benda ni kalau kata ada kerjasama daripada semua pihak, insya-Allah benda ni akan mudah, akan cepat. Tetapi sebab mungkin ada sesetengah pihak yang tak orang kata apa, tak profesional. Kadang-kadang si suami tu tak profesional ataupun mungkin adalah masalah-masalah lain, masalah-masalah lain dari segi penangguhan kes pada mahkamah, penangguhan kes daripada peguam. Jadi kalau kita buat benda ni tak profesional, ataupun kita buat benda ni kalau orang Penang cakap halai balai, tu yang jadi lambat. Okey. Kalau suami tu hilang, kalau suami tu hilang, dia lambat sikit. Sebab dia kena menerusi satu penyampaian ganti. Dia panggil kat sini, kalau kita serah kat dia, kita tak dapat, kita kena buat satu permohonan dekat mahkamah untuk penyampaian ganti ni, maksudnya untuk pengiklanan. Iklan. Kalau laki tu hilang, kalau ikut undang-undang sivil sekalipun, kalau tak silap saya 2 tahun baru boleh isytihar hilang. Tapi mahkamah dia tak tunggu sampai 2 tahun. Dia rasa dia berpuas hati, penyampaian tu dah try kita buat tak boleh, 2-3 kali kita pergi tak boleh. Lepas tu kita dah iklan pun dalam surat khabar utama pun dia tak mai, mahkamah akan jalan kes. Pengalaman saya tak lambat lah, tak tahu kalau orang lain saya tak tahu, tapi pengalaman saya alhamdulillah lah setakat ni. Kalau lambat pun sebab laki tu tak boleh ditemui, ataupun laki tu duduk
subhanallah punya jauh. Maksudnya kita duduk Penang, laki duduk Sabah, Sarawak, Johor dan sebagainya. Dan ada masanya saya terpaksa pergi ke tempat-tempat tu untuk menyerahkan saman. Itu satu benda yang memang sukar, tapi kita buat semata-mata untuk membela nasib orang-orang yang ditinggalkan lah. Jadi sebenarnya Cik Fadli, kalau boleh kita kena banyak keep in touch dengan mahkamah. Okey, kita jangan pipi tu tinggal buat macam tu. Ataupun kalau kita ada peguam, kita kena banyak keep in touch dengan peguam. Tanya dia dah macam mana, ada progress apa kes ni, macam mana, apa sebabnya. Sebab kita ada hak untuk tanya. Kita jangan ada setengah orang dia serah dokumen tu dia bihak. Dia bihak buat tak tahu, lepas tu dia kata awal tak jalan lagi. Jadi kalau dia bagi, katalah lepas minggu dia telefon tanya macam mana, apa jadi. Sebab kadang-kadang benda ni kadang ada masalah, kita pun tak tahu. Tapi sebenarnya dalam Islam memang ada penyelesaian, insya-Allah. Saya rasa kalau kita ada kerjasama dari semua pihak, daripada mahkamah, daripada peguam, maksudnya kalau peguam tu nak bercuti dan sebagainya, dia merancang tarikh mahkamah. Ataupun kalau mahkamah tu nak ada kursus dan sebagainya, mungkin dia boleh rancang awal kursus tu supaya bukannya last minute baru nak tangguh kes. Itu satu benda yang amat orang kata merugikan pihak-pihak lah, kan. Dan saya percaya kalau mahkamah Penang jarang yang ada kursus last minute. Cuma kalau boleh untuk penambahbaikan kita masing-masing, kita kena ada perancangan lah. Kita ada perancangan. Kalau macam ada kalau pihak-pihak pun ada perancangan, maksudnya okey, dia ada kursus, dia kena maklum kepada peguam supaya peguam tak ambil tarikh yang hari dia ada kursus. Jadi benda tu maksudnya kita kena masing-masing kena main peranan lah. Kita jangan harap seorang harap satu pihak lah. Harap satu pihak. Jadi saya percaya kalau dalam masalah Cik Fadil ni, itu jalan penyelesaiannya. Fail mahkamah, kalau saman tak serah, kena buat penyampaian ganti, pengikhlanan dan sebagainya, baru bicara. Dan bila bicara tu, insya-Allah yang dikatakan yang tak hadir tu tak hadir tu memang mahkamah akan jalan. Kalau dia ada dalam enactment tata cara mal section 121, kalau kata lelaki tu masih tak hadir, mahkamah ada kuasa untuk menjalankan kes. Jangan orang kata apa, tak ada sebab lah nak tunggu. Sebab benda ni dah berlarutan. Tetapi kita kena ingat, kadang-kadang kita kata laki tu tinggal 4-5 tahun. Kita kena tanya diri kita, bila kita file kes kat mahkamah. Kadang-kadang kita tak file, kita duk pergi cerita kat orang laki tinggal 4-5 tahun, tapi talak tak jatuh-jatuh lagi. Apa pun tak buat dari segi undang-undang lah. Ya, apa pun tak buat. Kalau kita boleh dapatkan bila kita file kes tu, dah kita boleh track dah. Mahkamah lambat kan, mesti ada sebab. Saya rasa mahkamah pun mahkamah syariah kan, Al-Quran dan Sunnah, saya percaya hakim-hakim pun semua hebat-hebat. Dan di atas dalam mahkamah pun ada ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita menunaikan amanah kepada ahlinya. Maksudnya peguam, hakim, mahkamah dan pihak-pihak bertanggungjawab terhadap amanah tu. Jadi kalau kita zalim, itu kita jawab dengan Allah lah. Tak payah yang tu jawab sendiri motawah orang kata. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ambil pemanggil yang seterusnya. Hello. Assalamualaikum Sanjay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Mat Saad Osman. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila berlaku perceraian antara suami isteri kerana talak, ibulah lebih berhak memelihara anaknya. Kalaulah bekas isterinya berkahwin lain, adakah gugur hak penjagaannya? Kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Mat Saad, daripada tadi awal intro tadi saya dah terangkan melalui kitab Fiqh Al-Manhaji berkenaan dengan pengguguran hak penjagaan tu. Okey. Pengguguran hak penjagaan ni, kalau kita ada enactment Undang-Undang Keluarga Islam, kita boleh check section 84. Section 84 ni dia menceritakan bagaimana hak penjagaan hilang. Okey. Dalam section 84 ni dia bagi 5 sebab hak penjagaan tu boleh hilang daripada ibu. Sebab yang pertama,
sekiranya perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu. Dan yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu. Tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan. Maksudnya kat sini, sekiranya ibu, kita tengok, sekiranya ibu mendapat hak jagaan, selepas tu dia berkahwin. Jadi bila dia berkahwin, dia bertanggungjawab terhadap suami. Dan anak tu dia akan kembali kepada orang yang selepas tu lah, sama ada tok ke ataupun bapa, sebab hak dia tu dah hilang. Sebab yang kedua, hak penjagaan kepada ibu boleh hilang adalah sekiranya dia, perempuan tu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Contoh, macam saya bagi contoh lah, dia bawa anak sebagai tiket untuk jumpa boyfriend, tengok wayang ke, buat maksiat lah, ataupun berkelakuan buruk ni, maksudnya dia bawa ke tempat-tempat yang tak elok, yang boleh mempengaruhi anak. Hak jagaan boleh hilang. Hilang ni maksudnya mahkamah akan kata hilang, bukan kita sendiri yang buat keputusan. Yang ketiga, sekiranya perempuan itu menukar permastautinnya, maksudnya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu, kecuali sekiranya seseorang isteri yang bercerai itu mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir. Kita kena ingat, kalau kata bila dah bercerai dan ibu dapat hak jagaan, ibu boleh bawa anak tu pergi ke kampung dia. Selain pada kampung tak boleh. Hak sebab tak boleh, overseas semua masalah. Sebab kat sini dia kata untuk mencegah bapa daripada menjalankan pengawasan. Walaupun ibu dapat hak jagaan, bapa kena mengawasi, kena tengok-tengok juga, tak boleh lepas macam tu. Jadi kalau kata dia, ibu tu tukar mastautin semata-mata tak mau bagi dia tahu, kata bapa dia ni sibuk kerja, daripada Penang dia tukar pergi Sabah. Itu memang kalau orang Penang dia cakap raplah lah. Nak pergi tu nak kena pick up banyak kali. Itu tak boleh. Dia boleh hilang hak jagaan dengan sengaja. Okey, seterusnya sebab yang keempat adalah sekiranya perempuan itu murtad. Yang keluar agama. Dan murtad itu hendaklah disahkan oleh mahkamah lah. Kita tak boleh lah kita nampak pun terus cop dia murtad, jangan lah. Kalau kata si bapa ni dia kahwin dengan seorang mualaf ni kan. Dia bercerai. Habis tu dia nak mendapatkan hak jagaan anak dia ni sebab takut bini dia tu, bekas isterinya tu kembali kepada agama lain, kembali kepada agama asal dia. Macam mana dia punya tu? Adakah dia macam ni? Kita kena tengok dari segi fakta dia. Kadang-kadang orang yang mualaf ni lebih kuat iman dia daripada orang yang biasa. Saya biasa jumpa orang yang mualaf ni, dia lagi dalam satu kes hak jagaan ni, dia si ayah ni dia menggunakan sebab mualaf ni takut dia keluar agama. Tapi sebenarnya ayah ni yang paling teruk pun. Dia walaupun dia Melayu, dia Islam, dia lagi hancur. Dia lagi, orang kata kalau ni raplah jingga orang kata. Dia minum apa yang dia tak buat, semua dia buat. Dia minum, dia tak sembahyang, dia tak puasa, semua. Tapi bila bak hak jagaan dia nak. Jadi mahkamah akan assess lah. Okey, masing-masing akan bagi sebab lah. Kalau dia mualaf sekalipun tapi dia solat, dia mengaji dan dia sebagainya, saya percaya anak tu lebih berhak kepada dia. Kalau bapa ni nama saja bin dia Islam, dalam IC tulis Islam tapi perangai tu lebih teruk. Jadi saya rasa tak patut lah. Tak patut untuk dapat. Tapi ni pun berdasarkan mahkamah lah. Kita tak boleh nak cakap macam tu dia. Okay? Dan seterusnya sebab yang kelima, Cik Mas Saad jenuh duk tunggu jawapan. Dan sebab yang kelima untuk hilang hak jagaan adalah sekiranya perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak. Yang tu kita kena tahulah. Kira kita cuai, kita aniaya. Ada setengah orang yang dapat hak jagaan, dia tak jaga. Dia bagi kat siapa, nursery yang mana, lepas tu dia buat tak tahu. Lepas tu yang ni yang kata cuai. Dia dapat hak jagaan, dia diberi hak jagaan adalah untuk menjaga kebajikan anak. Bukan bagi tu semata-mata nak balas dendam. Puas hati aku, laki aku tak dapat. Jangan. Anak ni bagi ke orang. Anak bagi kat orang. Anak setengah tu yang kata anak tu biak, sakit dan sebagainya. Bila balik rumah anak tu buat perangai pukul.
Tu yang sebenarnya banyak Sanji. Kes-kes ni memang bertebaran, cuma kita tak nampak saja. Okey. Jadi itulah 5 sebab bagaimana anak, bagaimana ibu akan hilang hak jagaan. Jadi kalau boleh ibu-ibu yang dapat hak jagaan tu jagalah elok-elok. Jagalah elok-elok sebab kita akan bertanggungjawab kepada Allah. Takut nanti hari akhirat nanti anak tu dakwa ibu, bukan ibu dakwa anak. Anak tu dakwa ibu tu zalim kat dia. Yang tu pi lah yang tu. Wallahu a'lam bissawab. Kita pun dah sampai agak-agak memang dah ke penghujung rancangan. Jadi mungkin ada nasihat yang nak disampaikan kepada mungkin ada keluarga yang bermasalah macam berkenaan dengan hak penjagaan anak-anak ni, Ustaz. Okey. Sebenarnya benda pertama yang kita kena ambil perhatian, kita kena fikir bila kita nak buat tuntutan hak penjagaan dan sebagainya, kita kena tengok anak. Okey. Kita kena ketepikan masalah peribadi kita dengan suami ataupun bekas suami, ataupun dengan bekas isteri ataupun dengan isteri. Ketepikan. Sebab benda-benda tu antara suami dan isteri, tak ada kena mengena dengan anak. Jadi kadang-kadang ada yang berlaku, si ayah marah dengan mak, tak bagi nafkah ke anak. Anak tu apa dosa dia? Tak ada dosa. Tak buat salah pun. Kalau kita pukul pun esok dia main balik. Macam dia lupa kita marah dia. Tapi kita marah mak, kita marah ibu, kita tak mau bagi anak. Kita tak mau bagi nafkah ke anak. Lepas tu ibu pula balas dendam. Balas dendam, hang tak bagi nafkah kan? Aku tak bagi hang tengok anak. Jadi siapa jadi mangsa? Anak. Dan ada yang saya jumpa anak tu terpaksa di-refer kepada pakar jiwa. Allahuakbar. Anak berumur 5 tahun. 5 tahun. Akibat keegoan ibu dan bapa. Sampai mental. Ya, 5 tahun. Bayangkan Sanji, 5 tahun ni apa dia tahu. Dia tahu nak main ya. Jauh lagi perjalanan. Dia takut, dia tengok pak dia tu pun kaki pukul, mak pun kaki ni, dia jadi pening. Dia jadi takut dan sebagainya. Selaru dia kena refer kepada pakar jiwa. Kesian. Jadi kalau kita nak buat tuntutan anak, kalau benda tu boleh selesai cara elok. Kalau kita pergi mahkamah pun selesai cara elok. Jangan kita duk bergaduh bertujai, tak dapat apa pun. Lalas mangsa dia anak. Sedangkan anak tu yang akan jaga kita bila tua kelak. Kalau kata kita tak jaga, saya silap. Bila tua ni anak tu buat kita balik ataupun hantar kita balik ke rumah orang tua-tua. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia. Sedikit nasihat yang disampaikan oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz dalam rancangan An-Nisa yang berkenaan Undang-Undang Keluarga Islam, iaitu hak penjagaan anak-anak. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi menerusi rancangan An-Nisa pada setiap hari Khamis jam 5.20 petang hanya di Mutiara FM. Untuk itu sekian saja buat waktu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.